hari ini kita akan masuk kepada subtopik 7.3 luas poligon. Okey, kita akan buat latih diri 7.6. Okey, soalan 1 dia kata cari luas segitiga. Okey, kita diberi 3 bucu segitiga. Okey, maksudnya 3 koordinat lah. Okey, untuk luas poligon rumus dia senang saja. Okey, so awak hafal lah. Saya rasa bila dah jawab banyak-banyak soalan memang rumus ni akan hafal sendiri. Okey, so rumus dia macam mana? 1/2. Lepas tu kita ada modulus. Okey, macam biasalah modulus kita letak garis yang panjang secara mendekat macam ni. And then kita masukkan koordinat yang pertama. Okey, koordinat X letak bahagian atas, koordinat Y letak bahagian bawah. Okey, lepas tu sambung dengan koordinat yang seterusnya. Jarak-jarakkan dia macam ni lah. 8, 3. Okey, bila dah habis ketiga-tiga bucu, kita akan ulang balik yang pertama. Kalau yang pertama 5, 10, kita pun letaklah 5, 10. Okey. Bila kamu dah tutup modulus belah sana, okey, kita akan lukis satu garis anak panah penuh ke arah kanan. And then kita akan melukis anak panah putus-putus ke arah kiri. Macam ni. Okey, sekarang kita tengok apa masuk anak panah penuh, apa masuk anak panah putus-putus. Okey. Lepas tu kita pun buatlah 5 darab 1. Okey, anak panah ni maksudnya kita dah darab nombor ini darab dengan nombor ini. 5 darab 1 kita akan dapat 5. Anak panah penuh kita akan menggunakan simbol tambah positif. 2 darab 3 jadi 6. Ni pun anak panah penuh, letak simbol tambah. 8 darab 10 jadi 80. Okey, so dah settle 3 anak panah penuh. Kita akan guna yang putus-putus pula lah. Okey, anak panah putus-putus maksudnya kita akan menggunakan simbol tolak. 2 darab 10 jadi 20. 8 darab 1 oleh sebab anak panah putus-putus tolak 8. 5 darab 3 anak panah putus-putus tolak 15. Okey. Selesaikan macam tu. Lepas tu awak pun kira lah kat dalam ni berapa. Bila kita kira yang dalam ni, kita akan dapat 48. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan balik apa fungsi modulus. Modulus maksudnya kita akan menjadikan nombor dalam modulus itu bernilai positif. Contoh, bila kita kira kita dapat negatif 48. So, negatif ni pun dia akan jadi positif juga. Okey, tapi kebetulan soalan ini memang positif kan. Okey, so 1/2 darab dengan 48, kita akan dapat apa? 24 unit. Okey, kalau nak letak unit, kita akan letak unit kuasa 2 lah. Sebab apa kuasa 2? Sebab dia adalah luas. Okey. Kalau kata math tak letak unit pun dapat markah penuh. Okey, kalau fizik tak ada unit tak ada markah kan. Okey, tapi macam inilah yang sebetul-betulnya. Okey, jawapan kita adalah 24 unit kuasa 2. Mungkin ada tanya, cikgu pasal apa nama dia unit? Unit kuasa 2 sebab sekarang kita menggunakan Satah Cartesian. Kita menggunakan koordinat. Okey, untuk soalan nombor 2, kita diberi hanya 2 bucu. Okey, kita ada bucu P, kita ada bucu Q. Lepas tu dia kata R itu koordinat R tak ada, tapi dia kata R terletak pada paksi X. Okey. Okey. Keyword yang paling penting kat sini adalah terletak pada paksi X. Okey, bila kita tahu saja dia terletak pada paksi X, awak kena tahulah apa nama? Apa yang kosong. Okey, so Y dia mesti kosong sebab dia adalah pintasan X lah. Okey, so Y kita wajib kosong. Okey. Kalau kata soalan ni kata apa? Dia nak apa? Dia nak koordinat X. Okey, bila kita sebut koordinat X, kita mesti ada X dan Y. Dan Y itu kita dah tahu nilai dia adalah kosong. So kita letak macam tu lah. Okey. Lepas tu kelas, kita diberi satu maklumat lain. Okey, itu kita dah ada nilai luas. Bila kita ada luas, kita akan guna rumus luas lah. Okey, luas kita adalah 10. Okey, rumus luas kita apa dia? Okey, kita masuk macam tadi juga. 3, 4. Lepas koordinat kedua 1, negatif 2. Koordinat ketiga adalah X kosong. X kosong. Jangan lupa ulang balik yang pertama. 3, 4. Okey. Mungkin ada kata cikgu, saya terlupa lah nak ulang balik. Ingat macam ni je. Kalau kata kamu ada
satu segitiga, pastikan koordinat apa yang kita ganti nilai kat sini mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Sebab 3 ni untuk bucu dia. Yang ni kita akan ulang balik koordinat yang pertama kan. Ingat macam tu. Kalau ada 5 bucu, maksudnya benda ni mesti ada 6 lah kan. Okey, macam tadi juga kita lukis anak panah penuh. And then apa lagi nak kena ada? Lukis anak panah putus-putus. Ada ke tak nilai luas? Ada. So, masukkan nilai luas kita 10. Sama dengan 10. Okey, kita pun buat cara sama macam tadi. 3 darab negatif 2 jadi negatif 6 kan? Tambah. Sebab apa tambah? Sebab anak panah penuh. 1 darab kosong nilai dia kosong. 4 darab X dapat 4X. Okay, now anak panah putus-putus. 1 darab 4 negatif lah sebab anak panah putus-putus. X darab negatif 2 negatif 2X. Kosong darab 3 kosong. Okay, jadi apa yang boleh selesai? Okay, selesaikan nombor dan selesaikan. Okay, kita selesai nombor dulu. Negatif 6 tambah kosong negatif 6. Negatif 6 tambah 4 negatif 10. Okay, so awak akan dapat negatif 10. Okay, nombor dah selesai dah yang ni. Okay, 4X tolak. So, positif kan? So, dah akan jadi 6X. Okay, sama dengan 10. Okay, ni duduk sebelah-sebelah maksudnya darab. Okay, so darab itu P belah sana akan jadi bahagi. So, ada modulus 10 tambah 6X sama dengan 10 bahagi 1/2. Okay, dah tak kurungan lah kalau tekan kalkulator kan? Okay, jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat 20 kat situ. Okay, belah ni kita ada modulus negatif 10 tambah 6X sama dengan 20. Okay, yang ini tolong apa? Okay, tolong bagi perhatian lebih sebab kita jarang-jarang guna modulus ni kan. Okay, saya sambung sini lah. Okay, untuk soalan 3 saya tak mau tunjuk. Cuma saya nak khabarnya kat kamu. Okay, dia kata tunjukkan. Dia kata apa? Tunjukkan bahawa titik dia bagi 3 koordinat kita adalah segaris. Okay, soalan 3 dah saya tunjuk sedikit. Bukan tunjuk nak bagi hint. Okay, dia kata kita ada 3 koordinat. Okay, kita pun adalah 3 koordinat kan. And then dia kata tunjukkan adalah segaris. Okay, so what does it mean? Apa maksud segaris? Awak, kalau kata kita tak ada idea, kita perlu lukis. Okay, kita ada 3 koordinat. And then, dia kata 3 koordinat itu adalah segaris. Okay, dia duduk atas garis yang sama. Agak-agak kita kan. Adakah dia mempunyai luas kalau koordinat tu duduk sini? Yang kita dah kira tadi, koordinat dia macam tu. Dia tak duduk pada satu garisan yang sama. Dia membentuk 3 bucu. Okay, so nombor 3 tu masuk segaris membawa maksud luas kamu adalah kosong. Apa maksud luas kosong? Maksudnya nak buktikan dia adalah segaris. Okay, guna juga rumus luas. Okay. Lepas tu masuklah koordinat kamu. Kan? Masuklah koordinat kamu. Lepas tu awak pun tunjuk bukti yang pengiraan kamu akan dapat nilai sifar. So, yang tu akan menjawablah soalan nombor 3. Okey? Jadi, selesai soalan 3, saya nak tunjuk soalan 4. Soalan 4 pun sama. Sebab apa? Sama sebab dia kata okey, 3 koordinat ini adalah segaris. Okey, ada perkataan segaris. Tadi saya kata dalam segaris, luas kita wajib equal to 0. Now, dia kata cari nilai P. Okay, kita nak find the value of P. Okay, walaupun dia tak sebut di sini, cari luas. So, kita kena tahu bila segaris, luas dia wajib equals to 0. Now, kita menggunakan rumus luas lah. Okay.
masukkan koordinat negatif 2, negatif 1, 2P, 10, 5. Okey, tunjuk lah. Ulang balik koordinat yang pertama. Ya. Okey. Sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab perkataan segaris. Okey, now macam biasa juga kelas. Lukis anak panah penuh. And then anak panah putus-putus. Okey. Sekarang kita buatlah pengiraan kita. Okey, 1/2 modulus negatif 2P tambah 10 tolak 10. Tolak lah sebab tambah tolak jadi tolak. Okey, so saya tulis tolak siap-siap lah. Okey. Tolak 2 darab negatif 1 jadi negatif 2. Tolak. Okey, saya buat macam ni lah takut awak confuse. Tolak kat mana? Ni kan? Tolak apa nama tadi? 10P tolak negatif 10. Okey, tutup modulus sama dengan kosong. Okey, so bila kita kira yang dalam modulus ini, kita akan dapat 12 tolak 12P sama dengan kosong. Okey. Jadi, macam mana kita nak kira? Kita nak kira macam mana ni? Okey, macam tadilah. Negatif ini darab kan sebelah-sebelah. Bawa P belah sana. Okey, yang tinggal adalah modulus 12 tolak 12P. Okey, kosong bahagi 1/2 dapat kosong juga kelas. Okey, nak hilang modulus macam mana? Okey, belah sana kita akan letak plus minus kan? Tapi adakah plus minus untuk sifar ada efek? Maksudnya tak ada apa-apa pun sebab sifar kan? So, kita boleh anggap 12 tolak 12P sama dengan kosong. Okey, jadikan P perkara rumus, mesti jadikan dia positif, bawa dia P to your right hand side. And then 12P equals to 12 jugalah. Okey, now P equals to 1. Jadi kita dah dapat nilai P kat situ. Okey, yang penting dia sebut segaris, kena tahu luas dia sama dengan kosong. Bila kita tahu luas sama dengan kosong, gunalah rumus luas untuk menyelesaikan soalan itu. Okey, so bila kita dah siap soalan nombor 4, jadi awak boleh gunakan kaedah ini. Okey, lebih kurang ni lah. Okey, awak boleh jawab soalan nombor 5, latih diri 7.6. Dan awak juga boleh menjawab latih diri 7.7 dan 7.8. Okey, cuma saya nak bagi tahu kat sini untuk 7.7 dan 7.8 cara yang sama kita guna. Cuma yang berbeza adalah 7.6 yang kita dah buat ni adalah melibatkan pengiraan segitiga. Okey, 7.7 dia akan melibatkan sisi 4. Segi 4 dah. 7.8 melibatkan poligon yang lagi banyak bilangan dia. Contoh pentagon ada 5 sisi kan. So awak pun gantilah dalam rumus luas ni. Sama, ulang balik koordinat yang pertama. Tu saja. Okey. Saya rasa sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.